Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis yang berbahagia, Encik Ramlan Malik, Naib Presiden Pengurusan Petroleum Petronas, berpeluh dia di atas stage tadi ya. Tapi tak apa Encik Ramlan, saya rasa berpeluh di sini tak sama dengan di Johor di South Sudan ya. Aman Menteri Luar Negeri Malaysia merangkap Ahli Parlimen P176 Kimanis kepada tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian pada pagi ini. Yang berhormat Ketua juga memohon jutaan maaf khususnya kepada pihak Petronas dan juga para hadirin yang hadir pada pagi ini kerana yang berhormat tidak dapat bersama-sama untuk perasmian pusat latihan petroleum Kimanis pada pagi ini atas sebab-sebab tertentu, di mana yang berhormat Datuk Seri terpaksa menerima kunjungan yang berhormat Menteri Luar Negeri Indonesia pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya dengan yang berhormat baru pulang daripada New York ya, untuk menghadiri United Nations General Assembly ataupun UNGA. Kami bertolak pada 19 hari bulan selama 10 hari di New York dan tiba di London pada 30 hari bulan dan tiba di Kuala Lumpur pada 6 hari bulan September, iaitu 2 hari sudah ya. Jadi pada 7 hari bulan Jumaat pagi Datuk Seri menghadiri mesyuarat kabinet, petang belanjawan, malam dinner dengan Perdana Menteri dan semalam pagi Puan Gelita telefon Datuk Seri baru habis mesyuarat pre-council. Sebenarnya saya pada malam Jumaat itu saya terbang ke Pulau Pinang, ada urusan, dan semalam saya balik ke Kuala Lumpur 2 jam saja di rumah, terus ke airport balik, naik kapal terbang last flight sampai di KK 12.30 malam dan pagi tiba di Kimanis. Dan yang berhormat pagi ini pula Datuk Seri ada beberapa meeting pre-council juga untuk ada 2, iaitu JCM, iaitu Joint Committee Meeting bersama Indonesia. Ini juga penting kepada negara kita selain daripada isu-isu yang dibangkitkan antara hubungan dua hala di antara Malaysia dan Indonesia. Ini juga penting kepada Petronas ya. Isu di antaranya ialah isu persepadanan lautan ataupun maritime boundary. Ini penting kerana isu ini telah begitu lanjut, begitu lama, hampir belasan dan puluhan tahun, dan telah mengadakan beberapa kali, berbelas-belas kali sebenarnya mesyuarat, dan kita harap satu hari nanti isu maritime boundary ini akan selesai dan ianya akan menguntungkan di antara kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia. Kerana dengan isu ini juga, saya rasa Petronas juga akan ada untung juga, iaitu isu di ambang batas laut atau lebih dikenali sebagai ambalat ya, di mana saya rasa blok-blok minyak di sana akan dapat diselesaikan. Begitu juga baru-baru ini isu antara Malaysia dengan Brunei, persepadanan maritime boundary juga telah selesai, dan juga kita telah mendengar atau membaca akhbar-akhbar dan juga berita bahawa kerajaan negeri Brunei dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, di mana Petronas telah ditawarkan berbilion-bilion kontrak di Blok L dan M. Jadi begitulah rutin ataupun tugas seharian Yang Berhormat Datuk Seri Anifah Aman. Walau bagaimanapun semalam sempat saya berbual dengan Datuk Seri Anifah Aman melalui telefon. Ada beberapa perkara Yang Berhormat Datuk Seri ingin saya sampaikan pada para hadirin pada pagi ini. Harapan Datuk Seri agar majlis pada pagi ini dapat diadakan dengan sempurna dan berjaya, dan Datuk Seri berdoa agar kesemua pelajar yang sedang mengikuti kursus ini dan pelajar-pelajar yang akan datang akan terus berjaya dan seterusnya menjadi pekerja yang cemerlang di syarikat agregasi petrol dan gas. Juga hasrat Datuk Seri agar pusat latihan petroleum Kimanis ini akan terus berkembang dan maju selaras dan selari dengan pembangunan projek petroleum dan IPP di Kimanis dan Sabah. Yang berhormat Datuk Seri juga menyeru seluruh rakyat Kimanis, khususnya remaja dan belia, merebut peluang dan mengikuti kursus di pusat latihan ini agar ianya menjadi satu daya selepas SPM untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Dan pada pagi ini izinkan saya juga untuk membaca teks ucapan Yang Berhormat Datuk Seri kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana atas izin dan rahmatnya dapat kita hadir ke majlis perasmian pusat latihan petroleum Kimanis yang amat bermakna dan penuh bersejarah ini. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Petronas kerana menjemput saya bagi merasmikan pusat latihan ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada 25 orang pelajar yang terdiri pada 24 orang pelajar daripada Kimanis dan seorang pelajar daripada Sipitang menjadi kumpulan pelatih pertama berjaya menyertai pusat latihan ini. Saya yakin pada hari ini ibu bapa dan keluarga saudara-saudara turut merasa bersyukur dan berbangga di atas kejayaan saudara-saudara sekalian mendapat tempat di sini. Dan saya juga telah difahamkan bahawa sesi pengajian telah pun bermula semenjak bulan Julai yang lalu. Oleh itu, adalah menjadi harapan saya agar saudara-saudara sekalian akan bekerja keras dan bertunggu lumus bagi mendapatkan ilmu dan kemahiran dan seterusnya menamatkan latihan di sini dengan jayanya dan membawa segulung sijil yang bakal membuka pintu kepada pelbagai peluang yang perlu diraih dengan penuh kesungguhan di alam pekerjaan nanti, terutamanya dalam industri minyak dan gas. Para hadirin yang dihormati sekalian, dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, negeri Sabah melalui transformasi fizikal yang amat ketara bertitik tolak daripada pembangunan sosioekonomi yang pesat dan dirancang dengan rapi. Kerajaan negeri Sabah telah meletakkan sasaran untuk muncul sebagai sebuah negeri maju dengan memberi penekanan kepada agenda pembangunan bersepadu dalam aspek ekonomi, sosial dan politik. Dalam menyokong agenda pembangunan negeri ini, industri minyak dan gas merupakan antara penyumbang utama kepada kemampanan ekonomi negara ini. Kini kita sendiri dapat melihat pelaksanaan pelbagai projek penting dalam sektor minyak dan gas, termasuklah projek loji dana kuasa elektrik dan terminal minyak dan gas Sabah iaitu SOGT di Kimanis yang bakal menjadi hub industri tersebut di pantai barat negeri Sabah. Walau bagaimanapun, pembangunan pesat sektor minyak dan gas di Sabah hanya mampu dijayakan sekiranya ianya disokong tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkehamilan tinggi. Justru program latihan yang dikendalikan Petronas melalui pusat latihan ini nanti merupakan satu wadah membimbing generasi muda untuk memenuhi keperluan modal insan industri ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti tadi saya katakan Cik Ramlan, saya bersama Datuk Seri dengan Cik Ramlan pernah ke Republik South Sudan, Juba, di mana sebelum itu kami di Khartoum, Sudan, dan kami terbang ke South Sudan, Juba. Hanya saya ingat tak sampai 8 jam kita di South Sudan, di Juba. Itu sebab saya katakan Cik Ramlan, walaupun panas macam sauna di sini berpeluh, ya, tetapi di South Sudan saya rasa lebih berpeluh kami. Karena stage-nya pun saya ingat separuh ada bumbung, separuh tak ada bumbung. Kami pakai kot tengah-tengah panas pukul 12 tengah hari. Macam orang gila orang kata, ya. Ribuan orang tengah panas, kalau di utara dia tengah rembang, Jadi berpeluh kami. Jadi di sana kita lihat peluang pekerjaan untuk berkhidmat dengan Petronas memang terbuka luas. Kerana apa yang saya ketahui, 1/3 minyak datangnya daripada Sudan, 2/3 minyaknya datang daripada South Sudan. Di mana kita Petronas sebenarnya ada bangunan yang cantik di Khartoum, pejabat yang cantik, apartmen yang cantik. Daripada Juba, saya bersama Datuk Seri Hanifah terbang terus ke Turkmenistan, Ashgabat. Di sana kita berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan keseluruhan ahli lembaga pengarah Petronas di situ. Dan seterusnya kami terbang ke Ashgabat untuk melihat loji gas di Ashgabat. Apabila tiba di sana, kami lihat ratusan rakyat Malaysia bertugas di Ashgabat. Jadi Datuk Seri bertanya-tanya, bagaimanakah peluangnya pekerja-pekerja ini dapat berkhidmat di luar negara. Inilah salah satu usaha yang Berhormat Datuk Seri supaya wujudnya College Petroleum Kimanis ini, supaya melatih anak-anak Kimanis dan juga anak-anak Sabah untuk menjadi seorang pekerja yang lebih cemerlang. Walaupun di tahap sijil, saya difahamkan oleh Encik Joseph tadi, ya, selepas ini mereka boleh melanjutkan pelajaran mereka ke lebih tahap yang lebih tinggi, sama ada di Kolej Terengganu ataupun di mana kolej di Petronas, supaya dapat diserahkan ke Petronas. Dan mereka juga berpeluang bukan saja berkhidmat di Parlimen Kimanis di negeri Sabah, tapi juga di Semenanjung, juga dengan Petronas di luar negara. Kita lihat begitu bersemangat sekali rakyat Malaysia di Ashgabat dengan memakai uniform yang cantik, begitu ceria sekali berkhidmat di Ashgabat. Apabila saya lihat pelajar-pelajar tadi, adik-adik menyanyi choir Jangan Malu,
sebenarnya di Ashgabat lebih hebat lagi, kerana ahli lembaga pengarah juga turut menyanyi dan menari bersama dengan hadirin pada hari itu. Dan juga bukan setakat ahli lembaga pengarah, malahan menteri pun terpaksa menari juga pada hari itu. Jadi ini sebagai satu latihan. Saya rasa kalau si Medan, you are best singer I think in Petronas. I think you should groom the students also how to sing better than you. Jadi itulah harapan Datuk Seri, supaya lahirnya satu college ini, supaya dapat melatih anak-anak kita, anak-anak dan rakyat Kimanis ini. Terima kasih juga saya ucapkan di atas kesudian pihak Petronas menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Anifah Aman menyempurnakan majlis yang amat bermakna ini.